Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustaz Anas daripada Rotul Iman Tafiz School sebagai seorang guru kafa di sekolah ini. Okey, baiklah. Sebelum tu Ustaz nak tanya kepada semua, apa khabar anak sekalian? Ustaz harap semua sekali dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, baiklah. Walaupun kita sekarang masih lagi dalam keadaan PKP, iaitu mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat. Itu Ustaz doakan harap-harapnya lah. Walaupun kita dalam kekangan untuk tidak dapat pergi ke sekolah, akan tetapi apa namanya tu, PDPC ataupun pengajaran dan pembelajaran tetap kita teruskan walaupun dengan pelbagai medium. Jadi insya-Allah orang kata cabaran itu tidak menghalang untuk kita sentiasa belajar. Okey, baiklah. Hari ini apa yang Ustaz nak ceritakan adalah tentang pendidikan tauhid darjah 3. Pendidikan tauhid darjah 3. Baiklah, kita terus masuk ke pelajaran tersebut. Okey. Alamak, salah. Alright, okey. Kalau kita tengok kat sini, okey, ini RITV yang mana medium untuk kamu tonton segala jenis pelajaran dan pengajaran yang diberikan ataupun dibentangkan oleh guru-guru di Rodatul Iman Tafiz School dan juga Rodatul Iman Tafiz Preschool dan juga Rodatul Iman Child Care Center. Okey, untuk sekarang ni kita dalam kategori Rodatul Iman Tafiz School. Okey, baiklah. Seterusnya, okey, tauhid darjah 3. Pelajaran ketiga, Al-Quran kitab terakhir. Dalam pelajaran tauhid hari ini, kita nak cerita pasal Al-Quran kitab terakhir. Yang mana seumum semua tahu, umat Islam tahu, rakyat ataupun manusia satu dunia tahu yang mana Al-Quran ini adalah kitab terakhir. Okey. Terus, okey, yang ini nampak tak? Ini adalah gambar rajah. Gambar rajah lah. Ini gambar kitab Al-Quran yang selalu kita baca, kamu hafal, yang Ustaz selalu semak, iaitu dalam pendidikan tafiz. Inilah di Al-Quran tersebut yang kita perlu hayati setiap hari. Okey, kandungan kita Al-Quran. Apa yang terkandung dalam Al-Quran ni? Okey, kalau kita tengok poin yang pertama adalah Al-Quran tidak boleh dipertikaikan dan diragui oleh sesiapa pun. Tanyalah siapa-siapa pun, orang Islam atau orang kafir sekalipun, walaupun ada orang kafir yang nak argue ataupun orang kafir nak menolak tentang kebenaran Al-Quran ini, tetap diorang tak boleh juga. Sebab apa? Nak ceritanya Al-Quran ini memang adalah satu sumber yang sangat benar dan juga betul. Dia bukannya adalah satu rekaan cerita, bukan. Dia bukan macam tu. Ini adalah kata-kata daripada Allah SWT yang mana kita tahu Allah SWT tidak pernah berbohong kepada hamba-hambanya. Apa yang setiap tulisan di dalam Al-Quran adalah benar-benar belaka dan kita tidak boleh pertikaikan perkara tersebut. Okey, seterusnya. Al-Quran merupakan panduan hidup umat Islam. Nampak tak? Kalau kita sebagai umat Islam tidak menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidup, nescaya hidup kita akan menjadi sesat. Macam Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa kita Nabi Muhammad SAW meninggalkan kita dengan dua benda. Nabi Muhammad tak tinggalkan kita dengan harta, tapi Nabi Muhammad tinggalkan kita dengan dua sumber, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Siapa yang berpegang pada Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka akan luruslah jalannya, ataupun maka akan ditunjukkan jalan yang benar di atas muka bumi ini dan juga kehidupan kita setelah mati nanti. Nampak tak? Al-Quran ini merupakan panduan hidup umat Islam. Kita sebagai umat Islam perlu ikut segala apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh nak menolak ataupun ambil sebahagian kita ambil, sebahagian kita tak ambil. Tak boleh. Kita kena ambil segala-galanya yang ada di dalam Al-Quran. Seterusnya, okey. Sama juga gambar Al-Quran yang kita selalu baca. Okey, apa lagi isi kandungan ataupun perincian yang kita boleh dapat di dalam Al-Quran ni? Okey, kita tengok poin yang pertama. Al-Quran merupakan panduan akidah yang betul menjadi asas pegangan setiap manusia dalam dunia ini. Macam tadi dikata-kata umat Islam, tapi sebenarnya bukan sahaja umat Islam tau. Sebenarnya untuk satu dunia ataupun seluruh umat manusia sebenarnya Al-Quran ini. Kenapa? Al-Quran ini dijadikan untuk sebagai panduan manusia supaya kita dapat hidup dengan cara yang betul, dapat hidup dengan cara yang bersyariat, dengan ada hukum hakam yang betul supaya kita tidak melampaui batas sebagai seorang manusia. Tengok bagaimana bila mana kita tidak
menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidup, tengok tak sekarang macam mana, betapa hancurnya kehidupan atau betapa hancurnya bumi ini telah diperlakukan oleh manusia. Hanya sebab apa? Tidak menggunakan apa yang diperintahkan Allah SWT, iaitu Al-Quranul Karim. Okey, seterusnya, panduan ibadah. Al-Quran merupakan panduan ibadah dan ketaatan untuk mendapat keredaan Allah SWT. Okey, kalaulah kita ni, kalaulah kita tak ada ilmu untuk melakukan satu ibadah, nescaya tak gunalah ilmu kita tu, tak gunalah ibadah kita tu, betul tak? Jadi dengan adanya Al-Quran ini, maka apa segala amalan ataupun ibadah yang kita buat akan dikira sebagai pahala, sebab apa? Kita ada ilmu tentang sesuatu tu. Contoh, di dalam Al-Quran ini merupakan satu sumber ataupun satu rujukan untuk kita lihat bagaimana cara untuk kita ibadah. Itu maksudnya. Kita tidak boleh ibadah secara sewenang-wenang yang mengikut kita suka. Dan kita dah diberitahu subuh 2 rakaat, apa lagi, zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Kita tak boleh cakap tak naklah sembahyang subuh 2 rakaat, kita nak sembahyang subuh 1 rakaat. Tak boleh. Sebab apa? Itu adalah panduan ibadah yang telah ditetapkan Allah SWT. Okey? Nescaya kalau kita ikut perkara tersebut, kita akan dapat keredaan Allah SWT. Okey, baiklah, kita teruskan. Okey, dorongan agar sentiasa menjadi orang berfikir tentang kebenaran supaya mendapat manfaat dalam kehidupan. Al-Quran ini menjadikan kita sentiasa berfikir. Maksudnya bukan berfikir di luar batasan ataupun berfikir sampai kita tak boleh nak sampai tak boleh nak berhenti ataupun sentiasa mempersoalkan kejayaan Tuhan. Tidak, bukan begitu. Nak situ berfikir yang mana ni, bila mana kita sentiasa baca Quran, bila mana kita sentiasa rujuk Al-Quran ini, kita dapati bahawa Allah ini, kita lebih mengenal yang Allah ini maha besar, maha bijaksana dan maha agung. Nampak tak betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala? Itu menjadikan kita manusia yang berfikir. Okey, seterusnya, panduan akhlak terpuji yang wajib dijadikan ikutan sebenar. Di dalam Al-Quran juga terdapat banyak, bukan sahaja hukum hakam, bukan sahaja cerita-cerita tentang nabi-nabi terdahulu, akan tetapi cerita juga tentang perangai-perangai ataupun akhlak-akhlak yang boleh kita ambil sebagai tauladan dan juga kita boleh contohi. Nampak tak? Betapa banyaknya cerita yang ada di dalam Al-Quran yang kita boleh jadi ikut, dan yang boleh kita ikut untuk kehidupan kita pada masa sekarang ini. Okey, seterusnya, sejarah dan kisah umat terdahulu sebagai teladan. Ini yang saya cakap tadi. Nampak tak? Dalam Al-Quran juga mempunyai sejarah dan kisah umat terdahulu sebagai teladan, yang mana kaum-kaum dulu Allah musnahkan hanya dengan banjir besar, hanya dengan lautan yang terbelah lepas itu ditutup balik, dan semuanya itu adalah nak dijadikan sebagai pengajaran kepada kita supaya kita lebih insaf, supaya kita tidak melakukan perkara yang sama seperti orang-orang terdahulu lakukan. Contohnya apa? Hatta sehingga sekarang pun ada lagi bangkai ataupun mayat Fir'aun. Mayat Fir'aun tu dijadikan diawet dan diletakkan di dalam museum supaya satu dunia boleh tengok yang mana inilah wajah Fir'aun. Kita jangan ikut seperti Fir'aun. Itu nak ceritanya sampai sekarang ada terbukti di dalam Al-Quran. Jadi kita boleh rujuk banyak kisah yang menarik, bukan saja menarik tapi betul di dalam Al-Quran. So kita boleh rujuk dalam Al-Quran. Okey, seterusnya, peringatan tentang balasan baik dan buruk dan juga perkhabaran nikmat dan siksaan. Dalam Al-Quran juga merupakan banyak berita ataupun cerita mengenai apa? Peringatan. Maksudnya peringatan ni untuk manusia kerana apa? Sebab apa? Supaya manusia tidak melampaui batas. Supaya kita buat sekian-sekian perlakuan ataupun sekian-sekian sifat, kita still tidak lagi melampaui batas. Itu nak peringatan. Kalau kita melampaui batas, kita akan mendapat hukuman. Bila kita buat baik, kita akan diberitahu yang mana kita dapat balasan yang baik. Okey, kalau buruk, kita buat buruk, kita dapat balasan yang buruk lah. Dan juga perkhabaran nikmat dan siksaan. Contoh seperti syurga dan neraka. Kalau kita buat baik, insya-Allah Allah redha dengan kebaikan kita dapat masuk syurga. Tapi kalau kita buat jahat dan Allah tak redha dengan kehidupan kita, maka wal-iazubillah, kita masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan untuk masuk ke dalam neraka. Kita sama-sama memohon dan berdoa kepada Allah SWT supaya kita sama-sama dapat masuk ke syurga, insya-Allah. Ini dia sedikit panduan mengenai Al-Quran, yang mana banyak kisah-kisah dan cerita yang menarik di dalamnya yang kita jadikan panduan dan juga teladan.
Seterusnya, okey, nampak tak kenapa orang ni pakai kod patut dicermati tapi orang tu tak ada. Kenapa? Okey, sebenarnya nak cerita pasal ni. Okay, kita nak cerita pasal tentang perkara-perkara gaib. Perkara-perkara yang tidak nampak dan juga kita tidak pernah tahu, bukan tak pernah tahu. Kita istilahnya tak pernah nampak lah, tak pernah nampak daripada kita lahir sampailah kita hidup sekarang ni, tidak pernah nampak. Tetapi kita wajib percaya yang mana perkara-perkara yang gaib yang Allah ciptakan ni adalah betul dan Allah ciptakan. Memang kita tak nampak tapi benda tu dah ada, dan kita wajib mempercayainya. Kalau kita tak percaya maka kita apa? Kita terkeluar dari Islam kan, sebab kita tak percaya apa yang Allah telah ciptakan. Okey, terus yang pertama adalah roh. Roh ni apa? Roh merupakan salah satu perkara-perkara gaib. Roh. Okey, kalau kita sekadar ada badan sahaja tapi tidak ada roh, itu bermakna kita tidak wujud. Macam kita mati lah. Kenapa kita boleh bergerak ke sana kemari, kita boleh bercakap, boleh melihat dan sebagainya? Sebab apa? Adanya roh di dalam tubuh badan kita. Ini roh. Roh ni sangat penting. Ia tidak nampak, kita tidak nampak, tapi ia ada. Kalaulah ditarik roh tu keluar daripada badan, nescaya kita akan meninggal dunia. Itu dia roh. Nampak tak? Dia tidak nampak tapi dia ada. Dia ada roh ni. Seterusnya, apa lagi perkara-perkara gaib, iaitu syurga yang mana diberikan kepada, yang mana akan dimasukkan orang-orang yang melakukan amal kebajikan hanya untuk memenangkan Islam semata-mata. Ini orang-orang yang macam ni akan masuk ke syurga. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan-golongan yang masuk ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Okey, seterusnya neraka pun sama, perkara yang gaib. Kita tidak tahu lagi keadaan neraka macam mana, tetapi di dalam Al-Quran telah digambarkan betapa dahsyatnya siksaan-siksaan di dalam neraka. Nabi Muhammad menceritakan kepada para sahabat betapa seksanya masuk dalam neraka ni sehingga para sahabat menangis. Kita perlu takut sama macam mana sahabat-sahabat Nabi takut. Kita dengar cerita tentang siksaan-siksaan di dalam api neraka, kita kena nangis, kita kena takut, kita supaya kita insaf, supaya kita tak nak buat dosa-dosa ni. Supaya apa? Kerana apa? Kita buat dosa-dosa ni semua akan dibalas dengan dengan balas yang amat dahsyat. Wa'alaikumsalam, kalau di dalam neraka itu sangat dahsyat, sangat tersiksa siksaannya, sangat sakit siksaannya. Kita pun tak tahu macam mana dia punya pedih. Kita tak tahu, sebab di luar fikiran, akal fikiran kita. Dia sangat-sangat sakit. Okey, jadi mudah-mudahan kita dijauhkan daripada siksaan api neraka, mudah-mudahan. Okey, seterusnya malaikat yang mana sentiasa melakukan tugasan daripada dulu sampai sekarang dan tidak pernah berhenti pun malaikat melakukan tugasan yang Allah perintahkan. Okey, seterusnya adalah malaikat yang mana malaikat ini diciptakan daripada cahaya, yang kita dah belajar dekat dalam tauhid jugalah, dekat tauhid bab-bab awal tu kan. Malaikat diciptakan di dalam cahaya. Malaikat diciptakan daripada cahaya, yang mana cahaya ini membawa kebaikan, ataupun contoh malaikat seperti apa, malaikat roket dan atid yang mencatat kebaikan dan juga mencatat kejahatan. Kalau kita buat baik, dia akan catat. Kalau kita buat jahat, dia akan catat. Macam-macam lagi, contoh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Lagi apa? Malaikat Israel, malaikat Israel yang malaikat maut tu, yang mencabut nyawa kita tu. Okey, ada macam-macam malaikat lagi. Hatta ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang menurunkan kesedihan, kegembiraan, ada malaikat yang bermacam-macam. Kita pun tidak tahu. Kerana apa? Malaikat ini terlalu ramai dan terlalu besar jumlahnya, sehingga kita pun jumlah manusia yang kita rasa ramai pun tidak seramai malaikat. Malaikat ini sangat ramai. Okey. Seterusnya, titian sirat, yang mana kita setelah kita dihisab, sebelum kita masuk sama ada jatuh ke dalam neraka ataupun kita masuk ke dalam syurga, kita akan melalui satu titian, yang mana titian ini dinamakan titian sirat al-mustaqim, yang mana titian ini adalah sangat nipis dan sangat tajam, halus. Kita tidak nampak dengan mata kasar. Umpamanya apa? Sehelai rambut dibelah 7. Itu titian sirat tu. Itu perkara-perkara gaib dan kita wajib percaya. Kita macam tak masuk akal, biar betul titian tu, tak nampak langsung pun, tapi ia ada dan Allah sudah ciptakannya pun titian sirat untuk kita lalu nanti pada setelah kita mengharungi hari-hari di mahsyar sana. Setelah itu kita melalui mizan, kita akan masuk ke titian sirat. Okey, seterusnya Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz adalah satu tempat yang mana segala rahsia
yang Allah ciptakan ada di dalam Lauh Mahfuz. Dan kita wajib juga mempercayainya. Dan cerita-cerita tentang kehidupan kita juga ada di dalam Lauh Mahfuz. Nampak tak? Okey, seterusnya apa lagi? Hari kiamat, kita pun wajib percaya yang mana hari kiamat akan datang bila mana tidak ada orang yang menyebut nama Allah SWT atau Islam hilang di atas muka bumi ini, maka hari kiamat itu akan terjadi. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam orang yang melihat hari kiamat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita mati di dalam Islam. Okey, seterusnya neraca mizan. Ini yang cerita tadi, neraca mizan yang mana kita akan dihitung pahala dan dosa. Yang mana ada dikatakan ada orang itu menuntut hak daripada orang lain sehingga kan pahalanya habis, diberikan juga dosa kepada orang lain sehingga dia tidak ada apa-apa, pahala tidak ada, dosa pun tidak ada, sehingga dia pokai. Maksud pokai itu adalah miskin yang sangat miskin. Dan wa'liyazubillah lah, mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam orang-orang yang ditarik dosa dan pahalanya untuk diberikan kepada orang lain. Kita takutlah benda itu kan sangat-sangat dahsyat. Okey, seterusnya pada mahsyar. Ini cerita tadi, pada mahsyar yang mana kita akan dihimpunkan di satu kawasan yang sangat luas dan panjang, yang mana di situ kita akan dibangkitkan daripada setelah mati. Kita akan dibiarkan atas di pada mahsyar itu, dan hanya matahari tinggi sejengkal di atas kepala kita. Wa'liyazubillah, mudah-mudahan kita terselamat daripada siksaan pada mahsyar ini, yang mana kalau kita ada syafaat bila mana orang yang suka mengambil wuduk ataupun sentiasa dalam keadaan berwuduk, dia akan anggota badannya di pada mahsyar akan dilindungi oleh cahaya. Mudah-mudahan kita mendapat cahaya tersebut dengan kita sentiasa mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Tersyasya lagi. Okey, seterusnya arasy Allah Subhanahu wa taala ini pun sama, ini rahsia juga. Allah ciptakan, tetapi dia juga kita wajib percaya arasy Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Okey, seterusnya penemuan sains yang membenarkan isi Al-Quran, penemuan sains yang membenarkan isi kandungan Al-Quran. Apa yang ahli saintis ataupun orang-orang yang mengkaji ni, bila dia kaji, bila dia rujuk balik Al-Quran, samalah, betul lah permukaan cakap ni. Betapa ramai saintis-saintis yang dulunya kafir, bila dia membuat sesuatu kajian dan dia rujuk kepada Al-Quran, akhirnya dia masuk Islam. Nampak tak betapa Islamiyah, betapa Al-Quran itu membawa hikmah kepada manusia sekalian alam. Okey, yang pertama apa dia, kalau kita tengok gambar kat sini, iaitu tentang bayi di dalam perut ibunya sebelum dia lahirkan, maksudnya di dalam alam rahim. Ini juga proses perkembangan bayi dalam kandungan ibu. Seterusnya kita tengok, nampak ada banyak planet-planet ni. Okey, nak cerita pasal apa? Perjalanan planet-planet dalam cakrawala pun ada diceritakan di dalam Al-Quran. Nampak tak? Bila saintis kaji dan sebagainya, bila cek balik dalam Al-Quran, sama dan ada perkara tersebut. Nak ceritanya apa? Allah Maha berkuasa dan Allah Maha mengetahui, dan dia meletakkan apa yang Allah tahu di dalam Al-Quran untuk menjadikan rujukan kita di atas muka bumi ini. Okey, seterusnya kita tengok apa tu? Ada langit, ada bumi. Okey, nak cerita pasal langit, lapisan langit dan juga lapisan bumi yang Allah ciptakan. Berapa hari ada Allah ceritakan berapa banyak lapisan langit, Allah ciptakan lapisan bumi pun Allah ada ceritakan tentang perkara tersebut. Okey, baiklah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Okey, baiklah. Okay, ini adalah antara dua video yang Ustaz suka untuk share kepada kamu semua sebagai tontonan, yang mana kita lihat yang atas tu, gambar yang atas ni, ini gambar yang atas merupakan kita nak tengok betapa kita rasa dunia ni dah besar, tapi sebenarnya ada lagi besar daripada dunia ataupun bumi. Nampak tak? Hatta kita tengok matahari itu besar, tapi sebenarnya ada lagi besar daripada matahari tersebut. Okey, kalau ini pula kita nak lihat proses perkembangan bayi di dalam rahim ibu. Okey, kita lihat sama-sama. Sekejap. Okey. Kita tengok. Itu apa, bulan? Sebab tak bulan. Earth, moon kita panggil. Bulan. Siapa-siapa yang nak lihat boleh tengok sendirilah di dalam YouTube. Ni Ustaz just share dia punya link saja. Sekejap. Internet lambat. So dia sentiasa loading, buffering. Kita tengok bumi. Bumi dah besar macam ni. Lepas tu kita tengok Kepler ni, Ustaz tak pasti apa. Nampak tak? Yang lain lagi besar daripada bumi. Saturn.
Macam mana sebut dia? Ini matahari. Lebih besar daripada matahari pun ada. Ya ke tu matahari? Tadi. Ini betul matahari. Nampak tak? Yang lain. Besar-besar yang lain. Kita tengok semua ni, baru kita tahu yang kita ni sebenarnya kecil je. Kecil macam umpama kita tengok Kumana, macam tu lah kita. Sebab apa? Dunia pun sangat kecil berbanding dengan planet-planet dan juga bintang-bintang yang lain. Kalau kita tengok tadi berapi-api itu semua bintang. Sekarang nak ceritanya galaksi yang kita sedang berhubung. Kita kecil. Nampak tak? Ini adalah galaksi-galaksi yang lain. Ada lagi banyak galaksi. There are many hundred billion stars in our galaxy. Jadi all of them circled by at least one planet. Setiap galaksi itu ada di dunia satu planet. Ini namanya Milky Way, galaxy which our sun goes around every 200 million. Betapa banyaknya galaksi. Sangat banyak. Allah Maha Besar. Ni cerita multiverse. Sangat bila kita lihat macam ni, baru kita sedar yang mana Allah itu maha besar, maha berkuasa, maha bijaksana. Nampak tak? Betapa besar ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita patah balik, kita lihat pula proses perkembangan bayi di dalam perut ibu. Okay, kita lihat. Kita lihat tadi proses perkembangan bayi di dalam rahim. Dia kecil tu kan. Sebab tak pusat dia tak terputus dengan bahagian anggota badan ibu. Tu semakin membesar, semakin besar. Okey, saya situ je, sikit je. Okey dah, alhamdulillah. Baiklah, selesai kita punya pengajaran untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang baik itu dapat manfaat dan dijadikan panduan dalam kehidupan kita seharian. Apa yang kurang itu Ustaz mohon maaf. Itu adalah kekurangan dan kesilapan daripada Ustaz yang mudah-mudahan insya-Allah akan diperbaiki daripada semasa ke semasa, insya-Allah. Baiklah, kita akan jumpa lagi di video-video yang akan datang. Doakan insya-Allah kita akan banyakkan lagi video daripada Ustaz sendiri dan juga cikgu-cikgu yang lain, mudah-mudahan. Okey, apa pun Ustaz nak ucapkan selamat bercuti, jangan lupa belajar, jangan lupa main-main juga, tapi jangan lupa belajar. Okey, itu saja. Sekian daripada Ustaz. Kita jumpa lagi di video akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.